Tahu je dia nak cantik sangat. Hai semua, kita bertemu lagi dalam hari ni, I nak share satu kisah yang dihantar oleh Naili tentang pengalaman buruk dalam hidupnya yang pernah terkena santau angin. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okey, kejadian ni berlaku pada tahun 2000-2001 macam tu lah, dia kata. Dia tak nak begitu spesifik. Dia kata waktu ni dia dengan kawan-kawan, which is Naili dan kawan-kawan, tengah melepak dekat satu kedai makan selepas waktu bekerja. So kita boleh faham Naili bukan nama sebenar ni. Dia dah berusia 20-an lah ni dalam tahun 2000-2001 macam tu. Tahun 2000-2001 anda di mana? Saya masih di sekolah. Okay, dia buka immediately lah. So dia melepak, balik kerja, borak-borak apa semua. Tapi dia kata dah waktu tu dah belum lewat malam, tapi dah malam lah. Waktu diorang tengah bercakap ni, tiba-tiba dia rasa macam ada benda tak sedap dekat tekak dia tau. Macam ada benda besar yang stuck. Dia boleh katakan macam dia rasa dia tercekik bola. Tapi bila pegang, tak ada apa ni. Cuma perasaan tu dia boleh rasa macam ada tercekik benda besar lah. So dia sesak nafas dia, tepuk leher dia sebab rasa macam nak keluarkan benda tu. Sampai mula-mula kawan-kawan ingat dia main-main sampai dia orang macam wait tercekik. Macam dia orang nampak lah dia macam tengah tercekik ni kan. So kawan dia buatlah Heimlich maneuver tu untuk bantu kalau kita punya kawan tercekik kan, macam push daripada belakang, tekan perut tu. Kawan dia huk dari belakang kan, tak keluar apa-apa. Dia dah nak pengsan, tiba-tiba dia rasa macam benda ni bergerak nak keluar tau. So dia macam tolak dari dalam macam nak muntah. Dia gitulah bunyi, jijik sikit lah kan guys. Tapi I nak bagi korang faham betapa intensnya keadaan tu. So dia pun muntah. Dekat kedai makan diorang melepak tu, Naili muntah. So dekat atas lantai, dekat kedai makan tu, semua nampak Naili muntah darah. Tapi yang mengerikan adalah dengan muntah-muntah darah tu, ada seekor lipan yang besar ya. Lipan hidup lagi. Terperanjat semua. Terus rasa macam diorang ajak darah jom gerak. So diorang tanya Naili nak pergi klinik tak dengan apa yang dah terkeluar daripada anak tekak kau ni kan. Tak nak. Naili dia just macam penat. Dia rasa penat sangat. Dia kata cara dia rasa badan dia penat tu, padahal dia cuma tercekik dan muntah, tapi penat tu macam lari marathon punya penat. So dia minta kawan-kawan dia hantar dia balik je lah, penat. Masa perjalanan balik tu adalah kawan-kawan yang macam mulalah membincangkan, yang macam weh tadi kau muntah tu, kau nampak tak ada lipan? Aku rasa pelik lah, seram lah tengok conversation kawan-kawan lah. Macam kau tak nak rasa pergi check ke? Kalau kau tak nak pergi klinik, kau pergilah cari mana-mana ustaz ke apa kan. Pergilah check tu. Mana ada manusia normal muntah lipan weh, berdarah pula tu. Takut ada dalam perut kau ni. Conversation kawan-kawan. Tapi Naili ni pula, dia adalah manusia yang macam mana nak cakap dia tak percaya benda-benda mistik ni. Dia tak percaya. Bagi dia itu hanyalah kepercayaan kolot. Dan di setiap apa yang berlaku mesti ada penjelasan saintifik. So dia tak rasa yang dia muntah lipan tu adalah satu benda yang ada kena-mengena dengan mistik. Dia tak pasti sebab tak pernah pun logically ada orang boleh muntahkan lipan. Lipan tak boleh hidup dalam badan manusia pun. It doesn't make sense, but since dia memang skeptical dan tak percaya tentang benda-benda mistik ni, jadi dia buat tahu je lah.
So seminggu pun berlalu. Bila dah seminggu, kawan dok suggest pergi berubat, Naili tak nak dengar. Lepas tu kawan-kawan lain pun macam, okey lah kalau kau dah sendiri yang tak nak pergi berubat ke apa, dan itu kau punya masalah lah. So okey lah, masa seminggu lepas dia muntah tu tak ada aktiviti lepak-lepak tau. Tapi bila dah seminggu, Naili pun macam tak ada apa-apa. So dia macam okey, jom lepak lagi. Tapi kawan-kawan tak nak pergi dah kedai tu, sebab diorang yelah macam bad memory kan kedai tu. Tapi Naili lah yang macam jom lah tak ada apa lah. Dia yang macam convincekan semua orang, semua kawan-kawan dia ni untuk pergi lepak dekat kedai yang dia muntah darah tu. So okey lah lepak. Bila dah lepak lepas tu dah lewat malam pun tak ada apa yang berlaku. So dia macam joke-joke lah, kan kejap kan dia muntah darah kat sini ni kan, macam tu lah. Biasalah member duk menganjing-menganjing sesama lain, tak ada apa yang berlaku. So okey fine. Lepas lepak dia hantar Naili balik rumah. Lepas tu dia pun balik rumah dia masing-masing. I pun tak pasti dia ni kat mana, kawasan apa, dia tak beritahu kan. So whatever it is, Naili dah balik rumah. Biasalah bila kita sebelum naik atas katil, kita kena mandi lah kan. So itu yang berlaku, Naili mandi. Masa Naili dalam shower ni, dia rasa mata dia gatal-gatal. So dia dah gosok mata dia. Masukkan air dari shower tu kan, alam macam biasa lah kan. Masukkan air, sebab rasa macam ada benda. Tak hilang-hilang. Pergi kat cermin sekejap, check macam ada apa dalam mata ni kan. Tak nampak apa. So tak apalah, mandi sambil dia menahan mata dia tu, kejap kena gosok tu. Mandi dah settle, pergi semula dekat sinki. Dia nak check betul-betul lah apa dalam mata ni kan. So dia pergi dekat sikit kan cermin tu, nak tengok betul-betul. Alangkah terkejutnya Naili bila dia nampak macam ada ulat betul-betul dekat bawah mata putih tu, kat situ. Dia dah panik. Buka pipe, dia tadah air tu dekat sinki tu, dalam mangkuk sinki tu dia tadah. So dia masukkan dia punya muka dalam mangkuk sinki tu, sambil dia jegil mata dia gerak supaya whatever yang ada dekat dalam tu boleh keluar lah. Sebab dia tak pasti apa yang dia nampak. Sebab macam dia tahu dia nampak ada benda kat cermin, tapi dia tak boleh nak pastikan apa itu. So dia lama lah dia macam besar-besarkan mata, pusing. Dia angkat, ambil nafas. Lepas tu dia tengok dalam sinki yang ada air, ada 2 ekor anak lipas. Allahu Akbar. Macam mana boleh masuk dalam mata dia? Dan benda tu masih hidup. Sebab masa dia nampak benda tu bergerak-gerak dekat mata dia tu, dia dah panik. Dia tak tahu betul ke dah keluar ni 2 atau ada lagi ke apa. Dia terus pergi cari phone, dia call kawan-kawan dia bagi tahu. And dia biar je air kat sinki tu, dia tak buang supaya dia nak tunjuk ke kawan-kawan dia. Itulah ulat yang keluar daripada biji mata dia. So semua orang pun datanglah rumah dia. Dia orang pun dah tengok memang dalam sinki tu apa. Dia cerita macam mana dia boleh keluarkan benda daripada biji mata dia. Masa dia tengah mandi, dia rasa apa semua kan. Dia dah cerita A to Z. So everyone tidur kat rumah dia malam tu. Laki perempuan ni campur je dekat ruang tamu. Semua bergelimpangan je tidur. Tapi sebelum diorang tidur tu, diorang sempat pasang kaset mengaji dekat radio rumah dia. So diorang pasang kaset mengaji tu, diorang terlelap macam tu lah. So the next day bangun masing-masing memang pergi kerja dari rumah Naili. Kawan-kawan pun nak tolong tak tahu macam mana. Dia duduk seorang. So masa diorang dah waktu siang ni, diorang communicate waktu lunch ke apa ke, apa tak pasti sebab tak ada waktu spesifik. Sebab dia kata esok tu kawan-kawan dia macam pujuk dia lah. Macam kau pergilah berubat, dah pelik sangat dah ni. Hari tu kau muntah lipan, lepas tu sekarang ni anak lipas keluar dekat mata kau. Kau pergilah check. Takut ada benda. Kau dah lah duduk seorang kan. Takut ada benda yang tak elok kat rumah tu yang tengah kacau kau. So diorang assume bila rumah banyak ruang, adalah benda yang tak elok. So benda ni yang tengah mengganggu Naili lah. So diorang pun nasihat lah, kau kenalah mengaji dalam rumah tu, kau pun kenalah solat dalam rumah tu. Kau tak boleh lah macam biar rumah tu tak ada aktiviti ibadah langsung. Tak boleh lah macam tu lah. Kawan tengah menasihati lah ni. So Naili pun dia kata dia ambil nasihat tu, dia mula mengaji, dia mula solat. So gangguan yang keluar daripada mata tu dah tak ada. Bila esok lusa macam dah okey tau. Tapi hari demi hari Naili didatangi gangguan di mana dia akan rasa macam ada benda menjala dalam badan dia. Menjala, rasa macam benda bergerak-gerak. Dia tak boleh nak explain. Dia rasa macam gatal tau, gatal. And dia boleh rasa macam ada benda bergerak-gerak ni bawah kulit dia, tapi dia tak tahu apa. Dia tak nampak apa, tak tahu apa, tapi memang
boleh rasa. Mula-mula dia boleh tahan, tapi lama-lama benda ni jadi semakin teruk sampai dia tak pergi kerja. Ada masa dia nampak macam timbul-timbul kulit dia tau. So bila hari yang dia diganggu sebegitu teruk, dia kata macam lebih kurang macam pukul 3-4 pagi dia akan terjaga daripada tidur dan dia akan gatal-gatal dekat area muka. Dan sangat teruk di mana semakin hari semakin nampak apa yang bergerak dan dia sendiri akan ambil dia punya tweezer ke atau apa-apa yang tajam dalam bilik air dia tu untuk dia congkil, untuk dia keluarkan ulat tu. Tak ada ulat yang keluar, tetapi muka dia memang berdarah-darah. Dia akan congkil benda yang bergerak-gerak mengenyam-ngenyam ke atas muka dia ni tau. So sampai satu tahap Nelly cakap dalam hidup dia dibuang kerja sebab berhari-hari tak masuk kerja tanpa sebab. Dia bukan sengaja tak nak pergi kerja, tapi dia tak boleh nak keluar. Dia gatal-gatal dan dia cederakan diri dia. Dia tak boleh keluar rumah. Kawan-kawan pun dia tak nak jumpa dah. Nak keluar lepak ke apa tak nak tau. Dia tak boleh sebab hidup dia tertekan. Dia bangun pagi gatal, dah tidur terjaga gatal. Kalau dia tak congkil-congkil nanti benda tu tak hilang. Dia kata memang banyak gila kesan-kesan kelar-kelar dekat tangan, dekat muka, tonyo-tonyo, koyak-koyak ni semua. Hidup dia melarat tau. Sampailah ada satu hari ni, kawan-kawan dia ni, the same kawan, memang paksa dia buka pintu rumah. Diorang nak masuk, diorang bawa Tok. Tok ni bukanlah seorang ustaz, tapi Tok ni memang dia perawat tradisional. Dia tak ingat pun apa yang berlaku dah dekat hidup dia. Tapi ni kawan-kawan dia yang cerita balik masa kawan-kawan dia datang dengan Tok tu. Kawan-kawan dia kata rumah tu bau sangat busuk, macam bau bangkai. Memang rumah tu bau bangkai. Dia cakap busuk gila, macam benda ni kan. Lepas tu tengok dia dah macam makin cengkung, makin kurus, dengan muka terluka-luka, ada nanah-nanah, tangan pun ada luka, ada nanah-nanah. Sebab kesan dia toreh congkil diri dia sendirilah. So masa Tok ni datang tak ada, alhamdulillah tak adalah kejadian di mana dia mengerang ke, dia attack ke, dia terlekat dekat dinding ke apa macam kerasukan, tak ada. Cuma kawan-kawan dia cerita balik dekat dia, waktu Tok ni datang dia cuma senyum aja. Apa sahaja yang Tok tu tanya dia senyum, dia tak jawab. Tok tu tanya kenapa ada kat sini, buat apa dekat Naili, senyum aja benda tu tak menjawab. Tok tu explain lah dekat kawan dia Zam yang sekarang ni dah jadi suami dia. Zam bukan nama sebenar. Tok ni explain dekat Zam yang Naili ni dah terkena, ada orang hantar ni, santau dekat dia. Cuma Tok tak pasti kenapa Naili ni yang kena, apa puncanya. Zam ni cakap lah dekat Tok ni, Tok kalau boleh tolonglah ubatkan. Tok ni tak janji apa-apa, tapi Tok cakap dia boleh ikhtiar. Bermulalah episod Naili dipaksa untuk berubat dengan Tok ni sebab Naili adalah skeptik. So Tok tu tanya dia, kamu ada pergi ke hospital? Kamu ada pergi klinik? Tak juga. So jadi Tok tu kata kalau kamu tak pergi hospital, kamu tak nak berubat dengan secara tradisional, macam mana kamu nak baik? Tok ni dia buat agresif macam tu sebab dia tahu dalam tu ada Naili dan dalam tu ada benda lain. Jadi Tok ni dia tak boleh nak berlembut sangat, so dia kena bertegas. So bermulalah sesi Naili ni berubat dengan Tok ni. Masa hari yang diorang bawa Tok ni, Tok tu minta baldi, Tok tu ada minta sejadah nak letak atas badan Naili. So jadi Tok ni ada baca. Jadi dalam baldi tu, Tok tu ada sediakan satu plastik sebab Tok kata nanti Naili akan muntah. So Tok dia baca, diorang ni tengok je lah ni, semua ni. Ini yang Naili kata kawan-kawan dia cerita balik kat dia sebab waktu berubat kali pertama tu Naili tak ingat langsung apa yang jadi. So diorang cerita balik masa dia muntah tu, kali ni kawan-kawan dia tak tahulah, bau busuk sangat, darah pekat dan macam warna hitam dah, bukan merah dah tau, memang warna hitam dah, darah keluar banyak berserta ulat-ulat tau, ada cacing, ada lipan, ada anak lipas, banyak gila. Dan benda tu bergerak-gerak dalam baldi tu. Kawan-kawan dia cakap benda tu bergerak-gerak, hidup. Macam mana insek yang hidup-hidup ni boleh keluar daripada mulut manusia? Ya Allah, ya Allah, takutnya ya Allah. Waktu ni
Kawan-kawan semua memang takut dah. Apa yang teruk sangat ni? Sebab dalam baldi tu memang penuh baldi tu dengan darah dan ulat-ulat. Dan itu hanya baru rawatan sesi pertama. Naili cakap dia dengan ustaz ni berubat. Punyalah berubat, memang lepas dia baik dia kena balik. Lepas dia baik dia kena balik tau. Macam ada orang yang tukang hantar ni macam tahu tau Naili tengah getting better. Tahun 2007 barulah Naili ni pulih sepenuhnya. Masa Naili dah baik sangat ni, Naili ada tanya Tok dia tu, macam Tok kata insyaAllah dah tak ada apa dah ni, insyaAllah. Lepas tu tanya Tok, siapa yang buat saya? Tok boleh check ke? Tok kata boleh, tetapi Tok tak sarankan untuk kamu hantar balik ke, untuk kamu balas dendam ke. Sebab andai kata kita buat benda yang sama, jadi apalah beza kita dengan orang yang menyekutukan Allah itu. So Naili faham. Cuma dia ada banyak hari lah lepas dia dah pulih tu, banyak hari lepas solat dia akan berdoa supaya Allah tunjukkan pada dia kenapa dia kena benda ni, siapa yang buat dia. Dia bukan nak balas balik ke apa, dia cuma nak tahu apa salah dia. Itu saja. So ada satu malam ni di mana dia termimpi salah seorang pekerja restoran yang dia orang selalu lepak tu, yang tempat dia muntah darah tu. Dan dia faham kenapa semua ni berlaku dekat dia. Itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian pada kali ini tentang Naili yang pernah disantau. Okey, bila Naili cakap dia faham kenapa puncanya staff dekat restoran tu pernahlah meluahkan perasaan terhadap dia dan dia menolak. Jadi bila dia tolak tu, orang tu jadi tak puas hati. Bila orang tu tak puas hati, jadi orang tu kenakanlah macam tu. So dekat sini, sebab itulah Naili kata dia tak boleh kongsi banyak sangat details, takut kita tak tahu siapa yang mendengar. Cuma dia kata dia nak bagi pengajaran dekat semua yang tengah mendengar ni, kalau kita ni hidup di muka bumi ni, tolonglah berbaik-baik sesama manusia. Dan andai kata nak menolak orang tu, janganlah sampai mengguris. Dan orang yang ditolak itu, terimalah penolakan dengan hati yang terbuka. Kalau tak ada jodoh, janganlah gunakan jalan mistik untuk balas dendam. Sebab sudah pun tertulis siapa jodoh kita di muka bumi ini. Janganlah pergi ke ilmu-ilmu hitam untuk balas dendam hanya kerana orang menolak cinta anda. Okay, itu kata-kata Naili. Dalam cerita ni pengajaran dia betul. Naili dah cakap tu, kalau kita nak reject orang, janganlah sampai orang terluka. Tapi kadang-kadang kita tak sengaja pun nak buat dia terluka, tapi dia memang terluka sebab kita reject dia. Not everyone boleh handle rejection. Macam I pun, kalau I kena reject, of course I akan terguris, terasa sedih. Mesti ada. I suka dia punya third advice tu, di mana terima penolakan secara terbuka. Betul, macam kita kena berlapang dada lah. Kalau orang tak suka kita macam mana kita suka orang tu, kalau orang tu tak boleh nak terima cinta kita, kalau orang tu tak rasa dia serasi dengan kita, kita memang akan tipu lah. Kalau cakap tak sedih, tak terasa, tak geram, tak marah, macam aku suka kau kot. Faham. Tapi itulah, bila kita dalam marah sangat, time itulah syaitan mudah menghasut. Kau santau je dia, ingat dia cantik sangat. Dalam dunia ni, tak semua orang akan suka kita dan tak semua orang tak suka kita. Andai kata orang tu tak dapat nak balas atau sambut cinta kita tu, I nak nasihatkan kat you guys sekarang ni yang tengah mendengar ni, tolonglah berlapang dada. It's okay to feel sad, it's okay to feel frustrated, memang kecewa, sedih, macam kita dah bagi all out tapi orang tu tak rasa benda yang sama. Ambil masa untuk tenangkan fikiran, untuk tenangkan hati dan redha. Ini semua ketentuan Allah. Kalau ada jodoh, ada. Kalau tak ada, sudah. Dan semoga kita semua dijauhi daripada gangguan-gangguan sebeginilah. So jika anda juga ada kisah yang lebih kurang sama, atau korang pun ada kisah seram yang ingin dikongsi dengan saya, jangan lupa hantarkan email kisah anda kepada saya di alamat email yang di bawah. Dan boleh juga follow Instagram, Twitter dan juga TikTok. Kita bolehlah berkawan-kawan di social media. Okay, bye. Assalamualaikum.